Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nussina. Allahumma yassir wa la tu'assir. رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian Kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ahmad bin Ali bin Muhammad yang dikenali sebagai Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, lahir pada tahun 773 Hijrah, wafat pada tahun 852 Hijrah, rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Kita masih lagi di dalam kitab salat, hadis yang ke-176, yang mana kita bincang pada minggu lepas bahawasanya ada 3 waktu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita sembahyang di dalamnya. Yang pertama, ketika matahari sedang terbit sehingga tinggi matahari. Yang kedua, ketika matahari betul-betul di atas kepala sehingga gelincir matahari. Yang ketiga, ketika matahari nak tenggelam sehingga lenyap matahari. Hari ni kita huraikan dah panjang lebar pada minggu lepas. Cuma oleh kerana pada minggu ni ada hadis yang berkait dengan hadis yang minggu lepas, jadi kita kena huraikan sikit benda yang lepas supaya kita faham perbincangan kita pada malam ni. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara waktu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang kita sembahyang adalah ketika terbit matahari sehingga matahari naik tinggi. Kata ulama fiqh, apabila naik matahari segala lebih kurang dalam 7 hasta pada pandangan mata. Itu yang pertama. Yang keduanya, ketika matahari betul-betul di atas kepala. Matahari betul-betul di atas kepala, yang mana pada minggu lepas kita khabar dah waktu yang diharamkan kita sembahyang ketika matahari di atas kepala, waktu istiwa, adalah waktu yang cukup pendek, sehingga kan ulama fiqh mazhab Imam Syafi'i menyebut wa'lam anna waqtal istiwa'i latifun la yattasi'u li salatin. Ketahui olehmu bahawasanya waktu istiwa, waktu matahari di atas kepala yang tak boleh kita semayang tu pendek je, sehingga kan tidak telus untuk kita sembahyang. Nak selesaikan 2 rakaat tidak sempat. Jadi bermakna tak sampai pun 2 minit. Itu waktu istiwa. Okey, kita kena faham. Sebab dia sebut sekali lagi, kerana kerap kali disebarkan dalam WhatsApp bahawasanya waktu istiwa 20 minit sebelum daripada matahari gelincir, sebelum daripada masuk waktu zuhur. Sebenarnya apa yang disebut kata 20 minit tak boleh dah sembahyang sebelum masuk waktu zuhur adalah tidak betul menurut mazhab Imam Syafi'i. Kerana waktu istiwa cukup pendek. Tak sampai pun, tidak sempat pun untuk kita menghabiskan 2 rakaat. 2 rakaat dah sampai 2 minit. Tak sempat pun untuk kita menghabiskan 2 rakaat. Masuk waktu istiwa, tak boleh dah kita sembahyang. Apabila lepas daripada waktu istiwa, boleh kita sembahyang. Sebelum daripada waktu istiwa, boleh kita sembahyang. Okey, 2. Yang ketiganya, ketika matahari tenggelam, matahari terbenam
matahari nak tergelam sehinggalah matahari terbenam, tak boleh kita sembahyang. Dan sembahyang yang tidak boleh kita huraikan panjang lebar dah pada minggu lepas. Bukan semua sembahyang, bukan ada sembahyang yang tertentu yang masih lagi boleh kita sembahyang. Di antara dalilnya hadis pada minggu lepas kita ada baca satu hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adraka rak'atan minas subhi qabla an tatlu'a asy-syamsu faqad adraka as-subha. Sesiapa yang dapat satu rakaat daripada sembahyang subuh sebelum terbit matahari, sebelum terbit matahari dia dang satu rakaat, jadi bermakna satu rakaat lagi ketika matahari terbit. Itu maksud daripada hadis. Maka kata Rasulullah, maka sesungguhnya dia dang sembahyang subuh. Begitu juga kata Rasulullah, waman adraka rak'atan minal asri qabla an taghruba asy-syamsu faqad adraka al-asra. Sesiapa yang sempat satu rakaat daripada sembahyang asar sebelum terbenam matahari, maka dia dang sembahyang asar tersebut. Jadi bermakna 3 rakaat lagi lepas daripada terbenam. Jadi tidak menjadi masalah. Sembahyang subuh dilakukan ketika tu, sembahyang asar dilakukan ketika matahari terbenam. Jadi sebagaimana perbincangan minggu lepas yang kita bincang panjang lebar sembahyang mana boleh, sembahyang mana tak boleh, begitu juga kita kena letak dalam masalah ni. Kata dia, wal hukmu tsani 'inda Syafi'i min hadits Abi Hurairah bi sanadin dha'if wa zada illa yaumal jumu'ah. Maksud dia berkenaan dengan waktu yang kedua menurut riwayat Imam Syafi'i melalui jalur sanad Abu Hurairah radhiyallahu taala an, tapi sanad dia adalah sanad yang lemah, ditambahkan kecuali pada hari Jumaat. Jadi hak yang kata tak boleh saat ni itu adalah pada hari lain, manakala hari Jumaat tidak menjadi masalah. Jadi di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Syafi'i tapi dengan sanad yang dhaif, bahawasanya keharaman tersebut ada pengecualian, iaitu dikecualikan pada hari Jumaat. Cuma hadis yang mengecualikan hari Jumaat sebenarnya adalah hadis dhaif. Sebenarnya adalah hadis dhaif. Walaupun hadis dhaif, namun dalam mazhab Imam Syafi'i, kita kena faham mazhab Imam Syafi'i, dia kata lagu mana? Dia kata hak yang dikatakan tak boleh sembahyang ketika matahari duduk atas kepala selain pada hari Jumaat. Hari Jumaat tak ada masalah. Hari Jumaat boleh kita sembahyang walaupun matahari duduk betul-betul atas kepala. Bukanlah bermaksud mazhab Imam Syafi'i bersandarkan kepada hadis ni, bukan. Bukan mazhab Imam Syafi'i bersandarkan kepada hadis yang lain yang diriwayat oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, la yaghtasilu rajulun yaumal jum'ah, tidak mandi seorang pada hari Jumaat. Lepas tu dia pakai wangi-wangian, lepas tu dia ambil bau-bauan, lepas tu dia letak minyak, lepas tu dia pergi awal di masjid, dia sembahyang apa hak yang telah ditetapkan kepadanya. Lepas tu sehingga tu imam tu baru dia diam. Jadi maksudnya dalam hadis tersebut, apabila pada hari Jumaat disunatkan kita pergi awal, lepas tu sunat kita duduk masjid, kita sembahyang. Sunat kita sembahyang. Sehingga apabila tu imam naik mimbar, tu imam naik mimbar ketika matahari gelincir masuk waktu Jumaat, waktu Zuhur. Baik, jadi bermakna ada sembahyang sebelum tu imam keluar ke mimbar. Jadi bermakna ketika matahari dah terpala ada sembahyang, berpandukan kepada hadis tersebut. Sebab itulah mazhab Imam Syafi'i kata ada pengecualian pada hari Jumaat. Okey, kita kabur sekali lagi ya. Jadi memang tak boleh kita sembahyang masa matahari duduk atas kepala, melainkan pada hari Jumaat tak ada masalah. Hari Jumaat dikecualikan kerana di sana ada hadis yang Rasulullah menggalakkan kepada kita mari awal ke masjid, lepas tu buat benda mari awal duduk nengung tidur, kang sembahyang sehingga tu imam tubik untuk berkhutbah. Okey, boleh faham kan? Okey, itu sandaran pandangan mazhab Imam Syafi'i. Dan pandangan ni disokong oleh Syekh Ibn Taymiyah, walaupun Syekh Ibn Taymiyah bermazhab Hanbali. Mazhab Hanbali tak boleh. Okey, tapi oleh kerana dia tengok daripada sudut dalil kuat mazhab Imam Syafi'i, dia cenderung dalam masalah ni sama dengan pandangan mazhab Imam Syafi'i. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya wa kadza li Abi Daud an Abi Qatadah nahwu. Demikian pula perkara yang sama telah disebutkan oleh Imam Abu Daud melalui Abu Qatadah. Jadi di sana ada hadis yang sama yang diriwayat oleh Imam Abu Daud,
cuma daripada perawi seorang sahabat Rasulullah yang dikenali sebagai Abi Qatadah. Okay, habis itu. Seterusnya, wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tafa bihadha al-bait wa shalla ayyata sa'atin sha'a min laylin aw nahar. Rawahu al-khamsah wa sahhahahu at-Tirmidzi wa Ibn Hibban. Daripada Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jubair bin Mut'im, seorang sahabat Rasulullah. Tak silap ingat, dia ni daripada Bani Naufal. Dia daripada Bani Naufal. Dia nanti kita cerita ni. Dia telah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Hei Bani Abdi Manaf." Rasul kata, "Hei anak cucu Abdi Manaf." Siapa Abdi Manaf? Abdi Manaf ni toki Rasulullah. Toki yang keempat. Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Toki yang ketiga. Toki Rasulullah yang ketiga. Muhammad anak lelaki kepada Abdullah, Abdullah anak lelaki kepada Abdul Muttalib, Abdul Muttalib anak lelaki kepada Hashim, Hashim anak lelaki kepada Abdi Manaf. Baik. Jadi toki Rasulullah yang ketiga. Jadi dia Abdi Manaf. Abdi Manaf adalah seorang pemimpin di Mekah. Dan anak-anak dia juga orang hebat-hebat saja. Anak-anak dia. Abdi Manaf. Abdi Manaf dia mempunyai 4 orang anak. Abdi Manaf dia ada 4 orang anak. Yang pertamanya Naufal. Yang keduanya Abdi Syams. Yang ketiganya Muttalib. Yang keempatnya Hashim. Anak kepada Naufal. 4 orang ni ada anak dia pula. Anak cucu kepada Naufal dikenali sebagai Bani Naufal. Jubair bin Mut'im tak silap ingat daripada Bani Naufal. Yang keduanya anak cucu kepada Bani Abdi Syams, nama dia Bani Abdi Syams. Yang ketiga anak cucu Muttalib, nama dia Bani Muttalib. Yang keempat anak cucu Hashim, nama dia Bani Hashim. Itu tubik Bani Naufal, Bani Abdi Syams, Bani Hashim, Bani Muttalib. Kita kata dah bincang benda bab tu, kita tak faham. Sebenarnya penting kita tahu masalah ni. Kerana di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kata Rasul lagu mana? Inna sadaqata la tahillu li ali Muhammad, innama hiya awsakhun nas. Dalam satu hadis yang sahih kata Rasulullah, sesungguhnya sedekah, yang dimaksud dengan sedekah di sini adalah zakat. Zakat tidak halal kepada keluarga Muhammad. Keluarga Muhammad tidak halal zakat. Sebab itulah keluarga Rasulullah, keturunan Rasulullah tidak boleh diambil zakat. Sebab dia, sebab zakat ni adalah awsakhun nas, daki-daki daripada harta manusia. Tidak sesuai dengan orang hak yang berketurunan mulia makan benda hak yang daki harta manusia. Okey, jadi zakat tidak boleh kepada keluarga Rasulullah. Okey, penentuan keluarga Rasulullah siapa? Penentuan keluarga Rasulullah, penentuan keluarga Rasulullah mengikut mazhab Imam Syafi'i adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Sebab di sana satu ketika Jubair bin Mut'im bersama dengan Uthman bin Affan. Dia Uthman bin Affan Bani Abdi Syams, Jubair bin Mut'im Bani Naufal. Anak sepupu sepapak Rasulullah belaka. Dalam satu peperangan Rasul boleh harta ghanimah. Maka Rasul bagi kepada Bani Hashim. Tak apalah anak beranak dia. Bagi juga kepada Bani Muttalib. Jadi apabila Rasul bagi kepada Bani Muttalib, maka Bani Naufal kata, kalau begitu kami pun ada hak juga, sebab kami dengan Bani Muttalib sama je martabat dengan Rasulullah. Okey, boleh faham kan? Payah sikit bab titih baris Begitu juga Bani Naufal, Bani Abdi Syams kata kami pun layak. Maka Jubair bin Mut'im daripada keturunan Bani Naufal mari jumpa dengan Rasul bersama dengan Uthman bin Affan daripada Bani Abdi Syams, meminta harta ghanimah untuk dia. Rasulullah memberi kepada Bani Muttalib, sedangkan kami dengan Bani Muttalib adalah satu martabat nisbah kepadamu. Sebab Abdi Manaf ada 4 orang anak. Bani Abdul Syams,
Naufal, Al-Muttalib, Hashim. Rasulullah daripada keturunan Hashim. Lepas tu keturunan Muttalib Rasulullah bagi. Jadi bermakna keturunan Naufal dengan keturunan Abdi Syams layak juga ah. Itu hak yang difaham oleh Jubair bin Mut'im. Itu hak yang difaham oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhuma. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama Banul Muttalib wa Banu Hashim syai'un wahid." Sesungguhnya Banul Muttalib dan Banu Hashim adalah suatu yang satu. Kerana mereka ni sering bergabung membantu di antara satu sama lain sebelum kedatangan Islam sehingga selepas daripada kedatangan Islam. Maka berpandu kepada hadis ni, mazhab Imam Syafi'i berpandangan kalau sebut kata keluarga Rasulullah, maka ia adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Kita fahamlah apabila kita faham titih barih Rasulullah, semua sekali kita faham siapa yang dikenali sebagai Bani Hashim, siapa yang dikenali sebagai Bani Al-Muttalib. Jadi oleh kerana anak cucu Abdi Manaf menguasai Mekah, dia menjadi pemimpin, maka pemimpin dia hak yang meletakkan undang-undang. Kita yang melantik pemimpin, rakyat yang melantikkan pemimpin. Kedok. Itu kan kita. Tak tahulah takut orang masjid ni hamba melantik pemimpin sebab hamba ngundi. Kita yang melantikkan pemimpin. Tapi hak yang meletakkan undang-undang atas kepala kita, pemimpin pula. Betul tak gitu? Okey, begitu juga pemimpin hak yang meletakkan peraturan. Oleh kerana anak cucu kepada Bani Abdi Manaf, dia adalah pemimpin, maka dia meletakkan peraturan di Mekah. Peraturan gini. Baik. Maka Rasulullah khabar kepada anak cucu Abdi Manaf. Benda kata Rasulullah, "Wahai anak cucu kepada Abdi Manaf, janganlah kamu melarang seseorang tawaf dan solat di Baitullah ini di waktu bila pun yang disukainya." Kalau orang tu duduk Masjidil Haram, jangan menghalang. Dia nak tawaf, nak semayang, bila-bila mana masa dia nak pun, tak kira. Ikutlah, pagi, petang, tengah malam, siang, apa semua sekali, jangan larang. Baik. Okey, hadis ni, baik malam mahupun siang hari. Hadis ni diriwayat oleh 5 orang ulama hadis. Dan hadis ni dinilai sahih oleh Imam Tirmizi dan Imam Ibn Hibban. Dan memang hadis ni adalah hadis yang sahih. Maka ulama mazhab Imam Syafi'i mengambil hadis ni menjadi sandaran bahawasanya hak yang kata 5 waktu tak boleh nak semayang selepas daripadanya tu, 5 waktu tu adalah selain daripada Mekah, selain daripada tanah haram Mekah. Adapun di Mekah boleh semayang, tak ada waktu tahrim di Mekah. Masa matahari nak terbit, boleh kita semayang. Masa matahari tergelam, boleh kita semayang. Masa matahari duk terpala pun boleh kita semayang. Baik. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis ni, jangan larang siapa pun nak tawaf, siapa pun nak semayang di Masjidil Haram pada mana-mana waktu, siang hari ke malam. Tengok Rasulullah bagi keizinan secara umum kepada kita nak semayang di Masjidil Haram, boleh kita semayang bila-bila masa saja. Maka kata ulama, hak 5 hak yang tak boleh kita semayang saat itu bukan di Mekah. Adapun Mekah maksudnya di Masjidil Haram, ataupun sebahagian daripada ulama dalam mazhab Imam Syafi'i bukan setakat Masjidil Haram, bukan tanah haram Mekah, dia dikecualikan daripada hukum tersebut. Okey, habis. Seterusnya kata dia, wa ani bani Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala asy-syafaqul humrah rawahu ad-Daraqutni wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah wa ghairuhu waqfah. Maksudnya telah menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Benda kata Rasulullah iaitu asy-syafaqu, perkataan syafaq ni ia memberi maksud adalah al-humrah, maksudnya cahaya merah selepas daripada matahari tenggelam. Hadis ini riwayat Imam Ad-Daraqutni. Namun Imam Ibnu Khuzaimah dan beberapa orang ulama hadis yang lain menilai hadis ni adalah hadis mauquf. Maksudnya hadis ni bukan perkataan Rasulullah tapi perkataan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenali sebagai Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Jadi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mendatangkan hadis ni adalah kerana ingin menjelaskan kepada kita penghujung waktu maghrib. Kan kita bincang sebelum daripada ni, waktu maghrib masuk apabila tenggelam matahari. Tenggelam matahari, lenyap matahari, masuk waktu maghrib. Penghujung waktu maghrib
apabila hilang syafaq. Maksud dia syafaq, cahaya benda yang dimaksudkan, kata ulama mazhab Imam Syafi'i, bukan pandangan majoriti ulama, cahaya merah. Kita lepas daripada tenggelam matahari ni, 4 minggu lepas dah kita bincang masalah ni, tak silap ingat. Lepas daripada tenggelam matahari, kita akan dapati di kaki langit ada 3 cahaya sebelum daripada gelap. Yang pertamanya cahaya merah. Lepas tu merah semakin pudar, nampak macam kuning. Semakin pudar kuning, nampak cerah, putih sikit. Bukan putih macam siari tau. Semakin pudar lagi kuning, maka tu dipanggil cahaya putih. Lepas tu baru gelap katu. Ada 3 cahaya. Okey, boleh faham kan? Lepas tu, di sini ulama fiqh berselisih pandangan pada menetapkan penghujung sembahyang maghrib. Sebahagian ulama mengatakan penghujung sembahyang maghrib apabila lenyap cahaya merah, masih lagi berbaki cahaya kuning dan putih sebelum daripada gelap masuk dah isyak. Okey, itu mengikut pandangan sebahagian ulama, dan pandangan ni adalah pandangan majoriti. Pandangan ni juga pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i dia kata waktu maghrib hanya sekitar setelah matahari terbit, setelah matahari terbit pula. Setelah matahari terbit, teruk benar, jauh benar sembahyang maghrib. Setelah matahari tenggelam hingga lenyap cahaya merah, masih berbaki cahaya kuning dan putih. Habis dah waktu maghrib. Kejap aja waktu maghrib mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Sebab itulah kalau kita buka sekecil-kecil kitab dalam mazhab Imam Syafi'i, kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Dia kata mana? Dia kata al-ashfaqu thalathah. Cahaya-cahaya setelah daripada tenggelam matahari ada 3. Al-ahmaru wal-asfaru wal-abyadu. Ada cahaya merah, cahaya kuning, cahaya putih. Fal-ahmaru maghribun wal-asfaru wal-abyadu isya'un. Cahaya merah tu waktu maghrib. Masuk cahaya kuning, cahaya putih, hak tu sebenarnya masuk waktu isyak dah. Okey, ni pandangan yang pertama. Namun di sana ada pandangan yang kedua, iaitu pandangan sebahagian ulama dalam mazhab Hanafi mengatakan waktu maghrib ni adalah apabila hilang 3 cahaya. Hilang 3 cahaya. Hilang cahaya merah, cahaya putih, cahaya kuning, cahaya putih. Jadi warna gelap katu, barulah habis waktu maghrib. Jadi pendek kata, ketika masih lagi berbaki di kaki langit warna kuning, warna cerah, hak lebih pudar daripada warna kuning, situ ada khilaf di kalangan ulama. Ada tak lagi waktu maghrib? Mazhab Imam Syafi'i kata tak ada dah. Tapi mazhab Hanafi kata ada lagi. Ni khilaf panjang lebar. Majoriti ulama mengatakan cahaya yang dimaksudkan oleh Rasulullah dalam hadis sebelum daripada ni yang menjadi penghujung waktu maghrib adalah cahaya merah, berpandukan kepada hadis yang diriwayat daripada Abdullah bin Umar. Sekarang ni Abdullah bin Umar meriwayatkan satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ad-Darqutni. Cuma ulama berselisih, ini perkataan Rasulullah ke perkataan Abdullah bin Umar? Sebahagian ulama kata perkataan Rasulullah. Ada sebahagian yang lain mengatakan perkataan Abdullah bin Umar. Tak kira lah sama ada perkataan Rasulullah ataupun perkataan Abdullah bin Umar, maka ia boleh dijadikan penafsiran bagi perkataan Rasulullah apakah yang dimaksud dengan cahaya yang menjadi penghujung waktu maghrib. Okey, jelas kan masalah? Nah, sebab itulah sebaik-baiknya kita jangan lewat-lewatkan sembahyang maghrib, sembahyang awal-awal, supaya kita keluar daripada khilaf ulama. Seterusnya, hadis berikut, hadis yang ke-181, وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فجران فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام. Dia ay salatul subhi itu bukan hadis, itu penafsiran je. Dia panggil mudraj. Dia panggil ada mudraj. Kalau kita belajar dalam ilmu hadis, dia panggil ada hadis mudraj. Mudraj ini dimasukkan satu perkataan di dalam hadis yang sebenarnya perkataan tu bukanlah daripada hadis. Ini nak tafsir makna salat, ay salatul subhi wa yahilla fihi at-ta'am. Rawahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa sahhaha. Maksudnya telah mengatakan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Rasul kata lagu mana? Fajar itu ada 2 jenis. Kan kita baru ni kita bincang berkenaan permulaan waktu subuh. Kita nak sembahyang subuh, bila waktu mula sembahyang subuh? Apabila keluar fajar. Kita tengok keluar fajar, cahaya di kaki langit, maka itu menandakan masuk waktu subuh. Kata Rasul, fajar ada 2, cahaya ada 2.
Sebelum daripada keluar matahari ada 2 cahaya dulu tu, baik. Yang mana kalau kita buka dalam kitab fiqh, dia ada tulis, dia kata cahaya, fajar ada 2. Yang pertamanya fajar kadzib, yang keduanya fajar shadiq. Fajar kadzib ni, cakap kadzib ni dusta, pelawak. Tu cakap kadzib. Fajar shadiq ni fajar benar, fajar betul lah. Sebab benda dia kata fajar kadzib tu pelawak? Kerana fajar kadzib ni dicerah tengah langit. Cerah gini. Seterik gini cerah. Oh, cerah. Kita ingat nak terbit matahari, tiba-tiba duduk sebentar gelap katuk balik. Pelawak sungguh. Ingat ke nak siang hari dah. Adapun fajar shadiq, fajar yang keluar di kaki langit yang menandakan akan keluar matahari. Mula sikit, semakin banyak, akhirnya terbit matahari. Okey, kita ada fajar shadiq dan ada fajar kadzib. Kata Rasulullah, fajar ada 2. Okey, mana fajar ada 2? Rasulullah akan berhukum lalu dah. Iaitu fajar yang mengharamkan makan dan membolehkan solat. Di sana ada fajar, apabila keluar fajar tu tak boleh dah kita makan. Semayang boleh. Semayang di sini maksudnya semayang subuh. Maksudnya masuk dah waktu subuh. Tu dipanggil fajar shadiq. Keluar fajar kaki langit, maka boleh dah kita semayang. Makan tak boleh. Tapi bukan tak boleh belaka. Tak boleh bagi orang puasa. Orang puasa tak boleh makan keluar fajar. Mana boleh makan keluar fajar? Sebab keluar fajar tu adalah permulaan puasa. Okey, boleh faham kan? Baik. Lepas tu kata Rasulullah, yang keduanya, iaitu fajar yang mengharamkan makan dan membolehkan solat. Solat di sini adalah solat subuh. Kemudian fajar yang mengharamkan solat. Ada fajar, tak boleh lagi sembahyang. Haram kita sembahyang sebab dah masuk waktu lagi. Kena ingat, sebelum daripada masuk waktu kita nak sembahyang dah tak boleh. Kalau sengaja, kalau tak sengaja nak buat mana? Bangun tu tengok jam, masuk dah. Ambil sembahyang. Tiba-tiba sudah sembahyang, tengok kita pun mana tak gerak jam. Kocok juga, kocok. Buka handset lah, dah masuk waktu lagi. Tu tak ada masalah. Dimaafkan sebab kita tak sengaja. Hak sengaja sembahyang sebelum daripada masuk waktu, tahu dah tak masuk waktu lagi. Oleh kerana janji orang takut lewat, tak adang pun sama sekali, bayang dulu lah. Walaupun tak masuk waktu lagi, tak boleh. Kalau makan nasi tak apa. Tak masuk waktu pergi bahang dulu, ada masalah. Kalau tak puasa kau, sembahyang jangan buat gitu. Dia ada waktu-waktu dia. Baik. Jadi kata Rasulullah, ada fajar hak yang haram sembahyang. Maksudnya sembahyang subuh tak boleh lagi. Tapi dan menghalalkan makan. Teka tu boleh makan lagi. Makan boleh lagi. Sebab fajar kadzib bukanlah fajar yang mengharamkan kita makan. Keluar fajar kadzib, boleh lagi kita makan. Hak dah boleh kita makan apabila keluar fajar shadiq. Baik. Hadis ni diriwayat oleh Imam Ibn Khuzaimah. Dan ada beberapa orang ulama hadis yang lain meriwayatkan hadis ni. Dan hadis ni dinilai sahih oleh Imam Hakim. Hadis ni dinilai sahih oleh Imam Ibn. Hadis ni diriwayat oleh Imam Ibn Khuzaimah dan Imam Hakim. Dan kedua-dua ulama hadis ni menilai hadis ni sebagai hadis sahih. Dan hadis ni memang hadis sahih sebagaimana dinilai oleh ulama-ulama hadis yang lain. Baik. Ni ada panjang sikit kalau kita nak bincang hadis ni ya. Kita nak tarik sikit masalah hak lain. Walaupun kita lepas lama dah puasa, lepas lama pun tak lama dah nak puasa pula. Lebih kurang 100 hari lagi. Tak lama dah kita nak puasa sebenarnya ni. Okey, kita nak bincang sikit berkenaan dengan hadis ni. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni menjadi dalil kepada pandangan majoriti ulama, termasuk pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, bahawasanya apabila tok bilabang yang menandakan masuk waktu subuh berpandukan kepada keluar fajar, sedangkan kita sedang bersahur, tak boleh kita nak perhabis makanan hak duk dalam pinggang. Bukan dalam mazhab Imam Syafi'i, hak duk dalam mulut kita kena kehek. Okey, boleh faham? Sandaran dia di antaranya adalah hadis ni. Okey, sekarang ni kita kena cerita panjang lebar sikit. Baik. Kita sekarang ni kita tengah sahur, makan. Tok bilabang. Yang mana tok bilabang memang bersandarkan kepada memang betul-betul masuk waktu subuh, iaitu keluar fajar. Dak-dang nak habis tu bila bang dah. Adakah boleh kita perhabis makanan hak duk dalam pinggang ataupun tak boleh kita perhabis? Dalam bulan Ramadan ni, banyak ni kita dengar perbincangan ni, orang kata boleh lagi kita perhabis, tak ada masalah. Okey. Nanti insya-Allah kita akan cuba bincang secara ringkas lah, kali nak panjang lebar. Masa dak-dang dah. Baik. Okey. Yang pertama sekali, di sana ada hadis. Hadis ni dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Abu Daud. Imam Ahmad bin Hanbal mengeluarkan hadis dalam kitab Musnad dia. Imam Abu Daud mengeluarkan hadis ni dalam kitab Sunan dia.
Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u ala yadihi fala yadh'hu hatta yaqdi hajatahu minhu." Kata Rasulullah, apabila seorang di kalangan kamu dia dengar orang bang subuh, orang bang, sedangkan bekah masih berada di tangan dia, tengah makan nasi, tengah duk minum air, maka kata Rasulullah, "Fala yadh'hu," maka jangan diletaklah bekah tersebut, jangan tinggal, hatta yaqdi hajatahu min, sehingga dia tunaikan, selesaikan hajat dia, keinginan dia daripada bekah tersebut. Perhabis makan, perhabis minum. Okey, ada hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Daud. Okey, yang pertama ada hadis. Hadis ni daripada sudut penilaian ulama hadis, sebenarnya ulama hadis berselisih pandangan. Ada sebahagian ulama hadis mengatakan hadis ni dhaif. Namun majoriti ramai ulama hadis mengatakan hadis ni sahih. Okey, kita ambil pandangan yang mengatakan sahih. Sebab ramai ulama yang mengatakan sahih. Hadis ni adalah hadis sahih. Jadi di sana ada hadis sahih yang diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Abu Daud, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang di kalangan kamu mendengar orang bang subuh sedangkan dia tengah bersahur, maka jangan diletak makanan tersebut, melainkan dia kena perhabis dulu. Okey, jangan letak makanan, melainkan kena perhabis dulu. Okey, pada zahirnya kalau kita tengah makan, maka orang bang, maka kita boleh perhabis. Kita tengah minum, orang bang, maka boleh kita perhabis. Tapi kalau kita dok makan lagi, dok minum lagi, orang bang, tak boleh kita pergi kau. Ini salah. Ini sepakat ulama kata tak boleh. Bunyi orang bang, pergi kau kejap-kejap, dang orang bang. Tak boleh. Sebab Rasul kata, wal ina'u ala yadih. Mesti bekas berada di tangan dia dah. Jadi kalau baru nak pergi letak, tak boleh. Okey, boleh faham kan? Sekarang ni yang ada di tangan, ni yang kita nak bincang. Baik. Ada sebahagian daripada ulama berpandangan, kalau orang bang subuh bekas masih lagi ada tangan, kita dah habis pergi makan, boleh perhabis makanan walaupun orang selesai dah bang, sebab kita tengah makan. Tapi pandangan ni adalah pandangan minoriti, pandangan segelintir ulama, bukan pandangan majoriti. Pandangan majoriti kata tak boleh. Di antara dalilnya hadis yang kita baca saat ni, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Hakim An-Naisaburi, yang mana hadis ini adalah hadis sahih. Kata Rasul, al-fajru fajran, fajar ada dua. Yang pertamanya fajar yang halal sembahyang tapi haram makan. Yang keduanya fajar yang benda tak boleh sembahyang, boleh makan. Jadi Rasul kata kalau tubik fajar yang menandakan masuk waktu subuh, haram dah makan. Okey, ni di antara dalilnya. Baik, dalil yang kedua, ayat Quran. Allah Ta'ala kata dalam Quran, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ila al-lail. Tuhan kata wa kulu washrabu, makan minum hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sehingga nyata benang yang putih daripada benang yang hitam dari kerana keluar fajar. Sehingga keluar fajar mu boleh makan, mu boleh minum. Dan apabila keluar fajar tak boleh dah makan dan tak boleh dah minum. Okey. Tak boleh dah makan dan tak boleh dah minum. Baik. Jadi berpandukan kepada dalil-dalil tersebut, majoriti ulama kata bila bang yang menandakan masuk waktu subuh berpandukan kepada keluar fajar, tak boleh dah kita makan. Kalau bekas duduk tengah kita makan, kena tak tepi, tak boleh nak telang. Hak ada dalam mulut dia nak telang dah. Okey, itu mengikut pandangan yang difatwa dalam mazhab Imam Syafi'i. Dah mazhab Imam Syafi'i nak letak mana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Abu Daud tadi yang kita khabar Rasul kata kena perhabis makanan. Kata ulama dalam mazhab Imam Syafi'i bahawasanya hadis tersebut diletakkan, ditafsirkan, yang dimaksud dengan bang di situ adalah bang yang pertama, bukan bang yang kedua. Kerana di zaman Rasul ada dua bang. Bang yang pertama diazankan oleh Bilal bin Rabah, bang yang kedua diazankan oleh Abdullah ibnu Ummi Maktum. Di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih bagi keduanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna bilalan yu'adzinu bilailin, sesungguhnya Bilal dia bang di tengah malam, masih lagi waktu malam. Bila bang sebelum daripada keluar fajar. Fakulu washrabu, makan minum hatta yunadiya ibnu Ummi Maktum, sehingga ibnu Ummi Maktum bang, baru tak boleh makan, tak boleh minum. Okey, jadi yang dimaksudkan dengan Rasul kata kalau mendengar bang, makanan ada tangan, mung jangan letak makanan, bukan boleh makan,
itu adalah bang yang pertama, bukan bang yang kedua. Bang yang sebelum daripada masuk waktu subuh. Ataupun kalau bang yang kedua pun adalah bang yang mana tok bila bang sebelum masuk sikit waktu subuh. Tok bila bang awal sikit tak ada masalah, boleh je sembahyang waktu subuh. Boleh, tak ada masalah bang awal sikit. Baik. Jadi tekah tu kita tengah makan sahur, maka masih lagi boleh kita perhabis makanan. Jadi ala kulli hal, secara ringkasnya kita simpulkan balik benda yang kita bincang saat ni. Jadi kalau kita nak puasa, kita tengah sahur, tiba-tiba kita dengar gabang subuh, maka di sana ada dua pandangan. Ada pandangan yang mengatakan boleh kita perhabis makanan hak yang tengah kita makan. Ada pandangan hak yang mengatakan tak boleh kita perhabis makanan, bahkan kita kena berhenti. Mana pandangan majoriti ulama? Pandangan majoriti ulama adalah kita kena berhenti. Baik, itu pandangan majoriti ulama. Dan pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i sama juga, kita kena berhenti. Dan pandangan majoriti ulama adalah pandangan hak yang lebih baik, lebih cermat. Jadi sebaik-baiknya kita kena berhenti kerana keluar daripada khilaf adalah digalakkan. Jadi kalau kita makan, jadi ulama berselisih dah lah, puasa kita sah ke tak? Segelintir kata sah, tapi ramai ulama kata tidak sah. Baik, itu perlu kita kena tahu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, walil hakimi fi hadits Jabir radhiyallahu taala anhu nahwu wa zada fil ladhi yuharrimu at-ta'am innahu yadhhabu mustaqilan fil ufuq wa fil akhari innahu kadhana bis sirhan. Menurut riwayat Hakim melalui hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, telah disebutkan hal yang sama. Di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Hakim melalui jalur sanad yang lain, yang mana sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut adalah Jabir bin Abdullah, yang mana disebutkan hal yang sama, cuma ada penambahan sikit. Namun sehubungan dengan fajar yang mengharamkan makan ditambahkan, ada penambahan sikit. Sesungguhnya fajar itu terlihat memanjang di kaki langit. Menurut teks lain disebutkan sungguhnya fajar ini kelihatan seperti ekor serigala. Dia gini, dia fajar sadiq, fajar yang di kaki langit lebar gitu. Fajar kadzib dia macam ekor serigala mana? Ekor serigala kembang panjang gitu duduk tengah langit. Di sana ada hadis yang lain yang menceritakan tentang sifat fajar sadiq dan fajar kadzib. Okey. Seterusnya, وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها رواه الترمذي والحاكم وصححه وأصله في الصحيحين. Baik, kita kena berhenti sini dulu, masa habis dah. InsyaAllah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita bincang tadi sama-sama dapat mengambil manfaat dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bi ittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد